MyTV Online mempersoalkan bagaimana bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz nampaknya masih lagi berada dalam keadaan bercuti. Itu yang dia kata sambil dengan suasana sinisnya, dia kata, cuti bersalin ke? Kalau cuti bersalin 1 hari, takkan Zeti mengandung? Tak nampak mengandung pun. Dah habis pun, tamat 365 hari tahun 2022. Masih lagi keadaannya. Kita dah masuk tahun 2023. Tapi Tan Sri Zeti masih lagi menikmati cuti. Itu dia kata, apakah ini cuti bersalin? Kerana belum sekali pun beliau menghadirkan diri sebagai saksi utama kes perbicaraan 1MDB. Persoalan demi persoalan bermain di minda rakyat. Mengapa beliau begitu kebal dari semua tindakan undang-undang yang sedia ada? Walaupun bekas Pegawai Negara Tommy Thomas sendiri pernah mengakui penglibatannya dalam skandal 1MDB, beliau masih lagi bebas dari dan bergembira tanpa perlu ke mahkamah. Tahun lalu Zeti sepatutnya menghadiri sesi mahkamah, namun beliau diberikan cuti sakit, kononnya kerana muntah dan sakit kepala. Bagaimanapun selepas itu nampak pula gambarnya dia menghadiri majlis dengan sukaria dan sebagainya. Dan agak menghairankan laporan-laporan SPRM pihak polis berkaitan siasatan terhadap Zeti dan suaminya berikutan pendedahan laporan daripada pihak polis Singapura berhubung dengan wang ONDB. Katanya dah disiapkan, namun sehingga saat ini belum ada tindakan susulan, saudara. Oleh itu kita mengharapkan agar badan kehakiman, pihak-pihak yang berwajib laksanakanlah, sebab kita menuntut keadilan. Lain tak ada, saudara. Saya bukan nak minta membela atau membebas Datuk Seri Najib, tidak. Kita mahu agar keadilan diberikan dalam perbicaraan Datuk Seri Najib. Keadilan dalam perbicaraan, bukan kita mau menyanggah keputusan hakim, tidak, saudara. Dan saya nampak bahawa sekarang ini semakkan kehakiman Seri Najib, kabarnya saudara, Datuk Seri Najib telah pun memfailkan untuk mengadakan semakkan kehakiman. Jadi kabarnya Mahkamah Persekutuan hanya akan mendengar permohonan tersebut dalam kes rasuah asasi internasional pada 19 Januari. Pada asalnya katanya 3 hari, tapi tiba-tiba 2 hari yang lagi yang ditetapkan sebelum ini telah dibatalkan. Katanya sehari saja. Ini menimbulkan persoalan, saya. Kerana menurut laporan Malaysia Kini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul telah pun mengesahkan bahawa Mahkamah Persekutuan telah meminda jadual pendengaran semakan itu. Jadi menurut salinan email yang dihantar pihak mahkamah kepada pasukan peguam dan pendakwaan, penjadualan semula dibuat kerana seorang ahli panel Mahkamah Persekutuan perlu mendengar satu kes lain yang bertembung dengan 2 tarikh itu. Jadi menurut peguam Datuk Seri Najib, itu Tuan Muhammad Farhan Muhammad Syafi, beliau menjelaskan isunya bukanlah pindaan jadual tetapi pembatalan 2 tarikh pendengaran tersebut, yang setakat ini belum diganti dengan tarikh baru. Saudara, ini keadaannya. Kerana menurut salinan notis usul semakan itu, Datuk Seri Najib juga memohon semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan untuk menolak tiga permohonan interlokurinya. Saudara, pertama tentang permohonan agar hakim perbicaraan itu Muhammad Nazlan Ghazali tidak mendengar kes SRC International dan oleh itu membatalkan keseluruhan perbicaraan. Yang kedua, permohonan untuk menangguhkan pendengaran Mahkamah Persekutuan bagi membolehkan pasukan peguamnya membuat persediaan, dan permohonan ketiga, dan oleh itu agar Tengku Maimun tidak mendengar permohonan tersebut. Ini perbicaraan itu masih berjalan dan menimbulkan pelbagai tanda tanya. Bila dikata 3 hari, tiba-tiba dah 2 hari tak ada, 3 hari saja lagi, dan tidak pula diganti dan sebagainya. Inilah yang saya katakan, sekiranya kita mencari keadilan. Cuma yang agak menghairankan, tiba-tiba dalam saat kelam kelibutnya orang memperkatakan badan kehakiman dan sebagainya, tiba-tiba kita mendengar satu kenyataan yang didedahkan oleh Ketua Hakim Negara, iaitu Yang Arif Tengku Maimun Tengku Mat, kerana beliau mengatakan bahawa pihaknya tidak kerana pihaknya akan menentang percubaan pihak tertentu untuk menakut-nakutkan badan kehakiman dalam kes politik yang dibicarakan tahun lalu. Jadi dalam ucapan tahunan sebagai pembukaan tahun 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya,
Tengku Maimun menggesa para hakim untuk terus membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Bagaimanapun Tengku Maimun tidak mendedahkan siapa yang dimaksudkannya itu. Kerana tahun lalu cubaan untuk menakut-nakutkan atau sebaliknya memberi tekanan yang tidak sewajar terhadap hakim yang mengetahui kes kepentingan awam semakin ketara katanya. Percubaan ini adalah penghinaan langsung terhadap badan kehakiman. Jadi kita pun tak senang juga bila ketua hakim negara menyuarakan soal itu, apakah ada? Benar ke? Takkanlah ketua hakim membohongi, dan kita pun nak tahu siapa pula yang mengugut dan menakut-nakutkan badan kehakiman. Sebab itu menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Muhammad Fuad Zakasi, dia ingin bertanya kepada ketua hakim siapa sebenarnya melakukan dakwaan tersebut. Perlulah dijelaskan kalau ada. Tak boleh hanya melontarkan kenyataan dan senyap begitu. Ini bukan soalnya untuk mencari escape clause ataupun mencari mengalihkan pandangan. Tetapi dalam keadaan begini, apabila ia disebut ataupun dinyatakan oleh seorang ketua hakim, ini harus dipandang serius. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Datuk Muhammad Fuad Zakasi, maka Tengku Maimun harus menjelaskan. Kalau dia dah kata ada gugutan, adanya percubaan untuk menakut-nakutkan hakim, kena jelas, tak boleh cakap ataupun melepaskan kenyataan yang begitu saja tanpa pembuktian. Mahkamah perlu ada bukti dan sebagainya. Ini yang menimbulkan persoalan katanya. Jadi beliau sepatutnya tak lupa apa yang Tun Mahathir lakukan kepada badan kehakiman. Apakah beliau maksudkan Tun Mahathir dan sebagainya? Ini masalah persoalan ini akan menimbulkan kepelbagaian persoalan demi persoalan di kalangan warga. Bila Tengku Maimun dah melontarkan kata-kata begitu dan disambut oleh Dr. Fuad Zakasi, ingin bertanya siapa, dan beliau harus betul terang. Jadi begitu juga kabarnya hari ini pengurusi Presiden Makar Sakti, iaitu Datuk Seri Tani Tiran, beliau besok akan membuat laporan polis sekitar jam 10.30 pagi di Balai Polis Dang Wangi. Kerana beliau memandang serius, sebab itu membuat laporan polis supaya pihak berkuasa dapat menyiasat kenyataan yang dilontarkan oleh Ketua Hakim Negara, saudara. Sekarang ni masuk segmen apa yang berlaku di Sabah. Walaupun sekarang ni kita melihat saudara, kehadiran Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar bersama dengan Datuk Seri Zahid, dan adakan pertemuan dengan Datuk Boh Mokhtar selaku Ketua Perhubungan UMNO Sabah bersama dengan Ketua Menteri Datuk Ajiji. Nampak macam selesai. Tetapi dari segi kita dengar, kita dapatan saya bahawa besok katanya akan ada upacara mangkat sumpah. Bila adanya upacara mangkat sumpah tersebut, nampaknya seolah ada dendam. Kerana jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri telah pun ditarik daripada Boh Mokhtar, tapi diberikan pada orang lain. Jadi keadaan begini yang kita merasakan, apakah Datuk Ajiji masih lagi mau mengundang masalah? Sedangkan dah ada pertemuan, dah bersetuju. Secara Datuk Boh Mokhtar pun dah buat kenyataan pun bahawa menurut Datuk Boh Mokhtar, dalam kenyataannya pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Ajiji, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan saya selaku pengurusi UMNO Sabah nampaknya berhasrat untuk meredakan politik Sabah. Jadi hasil pertemuan tersebut, selaku pengurusi Barisan Nasional, beliau menyokong penuh cadangan Yang Amat Perdana Menteri untuk mewujudkan kerajaan perpaduan yang membabitkan semua parti politik di negeri tersebut. Katanya beliau yakin kerajaan perpaduan ini mampu meredakan kembali suhu politik dan seterusnya menstabilkan semula politik negeri Sabah. Beliau berharap agar Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Nur dapat menerima saranan Perdana Menteri dengan hati terbuka demi menjamin kepentingan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Itu katanya dalam kenyataan hari ini. Lepas itu Boh Mokhtar turut berkata majoriti ahli Dewan Undangan Negeri itu adun daripada UMNO tidak dapat hadir dalam sidang khas Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini kerana kebanyakan mereka perlu menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur. Namun beliau bersama-sama dengan adun UMNO Sabah turut menyokong penuh rang undang-undang bekalan gas 2023 yang akan dibentangkan dalam sidang khas yang terbabit. Jadi artinya bagi Boh Mokhtar, dia kata tak ada masalah menerima
cadangan, walaupun tidak dijelaskan di butirannya. Tetapi keputusannya dalam pertemuan tersebut dah setuju. Cuma apabila saya melihat bahawa besok katanya ada majlis akad sumpah kabinet baru di Sabah, saya melihat bahawa cuma jawatan menteri saja, jawatan timbalan menteri tidak diadakan, tapi pada jam 10 pagi akan diadakan di Dewan Kunjungan Istana Sri Kinabalu. Itu dijadual berlangsung jam 10 pagi. Saudara, jadi 3 portfolio utama termasuk jawatan timbalan ketua menteri yang sebelum ini dipegang oleh pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dikosongkan. Ini kerana tindakan pimpinannya menarik sokongan pada Haji. Getinya dah berdamai pun tak buat juga, lantik juga. Ini keadaannya. Jadi portfolio Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang sebelum ini dipegang oleh timbalan Ketua UMNO Sabah, yang juga Adun Karambunai Datuk Yaakob Khan, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Adun Sukau, dan Menteri Kerja Raya yang sebelum itu turut disandang oleh Bong Mokhtar diberi pada orang lain. Jadi keadaannya bahawa kabarnya bahawa Adun UMNO yang tidak menentang, kumpulan 5 orang tu yang tidak menentang keputusan parti itu kekal memegang jawatan timbalan Menteri Pembangunan Masyarakat Kesejahteraan itu Datuk Syalimi Yahya. Begitu juga pembantu Menteri Kewangan Datuk Jasnin Daya, dan pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Ratib. Jadi sekarang ni kurang-kurangnya 3 daripada 7 adun Pakatan Harapan Sabah dijangka akan dibawa masuk ke dalam kabinet. Termasuk kemungkinan seorang adun daripada DAP bakal dibelantik sebagai timbalan ketua menteri bagi mengisi kekosongan kota jawatan untuk mewakili masyarakat warga Cina. Saya rasa dalam keadaan begini mungkin besar kemungkinan diberi semula pada Datuk Christina Liu. Masyarakat ketika ini DAP mempunyai 4 orang adun, iaitu Datuk Frankie Pun Adun Tanjung Papat, kemudian Pung Jinzi Adun Luyang, Tan Li Fat Adun Likas, dan Jani Lasimbang itu Adun Kepayang. Sampai itu pengurusi Pakatan Harapan Sabah Datuk Christina Liu dijangka diberikan portfolio dalam kabinet negeri mewakili Parti Keadilan. Christina pernah menjadi timbalan ketua menteri dulu, saudara. Jadi setakat ini hanya Pertubuhan Kinabalu Progresif saja ataupun UKO tidak akan berada dalam kabinet kerana pengurusinya Datuk Iwan Benedict, itu adun kedamaian, tidak akan dilantik kerana beliau telah pun berada dalam selaku Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi dalam kerajaan di Kuala Lumpur, saudara. Itu je. Jadi sebab itu saya mengatakan krisis politik di Sabah reda selepas kunjungan yang membawa Perdana Menteri, kunjungan yang membawa timbalan Perdana Menteri, reda, tapi masih lagi bila kita melihat seolah-olah Datuk Ajiji ni macam berdendam. Ini masalah saya nampak, saudara. Tapi terpulanglah bagaimana mereka menyantuni persoalan tersebut. Kita tak boleh dah buat andaian, tapi Sabah ni sepatutnya mesti berpaksi pada kejujuran. Sebab itu katanya dalam keadaan begini, ini perlulah ditangani. Kita mengharapkan agar Datuk Ajiji berlapang dada, menyalurkan sikap sesama kita untuk saling bermaaf-maafan, meredakan, dan cabaran di hadapan untuk memajukan Sabah semakin luas. Jadi bila dalam keadaan begitu, hanya kestabilan politik saja yang boleh memastikan Sabah terus membangun dan maju ke hadapan. Saya terus terang saya katakan, saudara, apabila kita melihat antara Sabah dengan Sarawak, saya lebih menghormati kepimpinan politik di Sarawak, bahawa mereka padu dan tidak mewujudkan suasana yang tidak stabil. Cuma pernah berlaku dulu sekitar tahun 70-an. Waktu itu perbalahan antara Tun Rahmat Yaakob dengan Tan Sri Taib Mahmud. Tapi selepas itu tak ada dah. Dan hari ini Sarawak menjadi satu ketumbukan pimpinan politik yang solid, yang mereka satu. Tidak lagi, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi disantuni melalui mesyuarat dalaman. Berbeza dengan Sabah. Sabah masih lagi nampak gayanya membahang. Dalam keadaan begini, sesuatu harus dilakukan, dan saya katakan kejujuran itulah yang paling penting untuk menangani politik di Sabah. Itu pandangan saya, saudara.